Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, wanita dan kecantikan sesuatu yang sangat sukar untuk dipisahkan. Oleh kerana itu kita melihat dan dalam Islam pun mengiktiraf kewujudan wanita itu sebagai satu unsur untuk memeriahkan kehidupan di dunia ini. Dalam Islam, kecantikan itu terbahagi kepada dua. Pertama adalah kecantikan batin. Lebih dilihat kepada akhlak, kepada ilmu, budi bahasa, tutur bicara dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kecantikan zahir ataupun kecantikan yang nampak di mata, jatuh di hati. Dan kecantikan zahir itu juga dibahagi pada dua. Satu, kecantikan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan secara asal. Dan yang kedua, kecantikan yang diubah suai. Maksudnya adalah satu tindakan yang dilakukan oleh para wanita untuk memperelokkan lagi penampilan diri seperti berhias, bercelak dan sebagainya. Jadi pertemuan kita pada hari ini menjurus kepada yang itu. Kita tidak menyentuh soal kecantikan batin, kita hanya menyentuh soal kecantikan zahir. Dan walaupun Islam melihat kecantikan itu pada dua sudut tadi, tetapi kebanyakan manusia ataupun khususnya kaum wanita lebih menumpukan kepada kecantikan yang kategori kedua, iaitu kecantikan zahir ataupun penampilan. Dan Islam tidak melarang secara total tentang wanita berusaha melakukan tindakan-tindakan untuk menambahkan kecantikan ditambah dengan kecantikan yang dilakukan sendiri, diusahakan sendiri daripada kecantikan yang memang sudah asli. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian beberapa garis panduan umum bagaimana Islam membenarkan seseorang wanita itu melakukan tindakan-tindakan untuk mencantikkan lagi perawakan ataupun penampilannya. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, janganlah kita mencantikkan diri dan menghiasnya sehingga mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana contoh-contoh kecantikan-kecantikan atau dalam bahasa Arab dipanggil tabarruj. Tabarruj ini berhias yang dilarang oleh Allah Taala, iaitu sampai peringkat mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis-hadis disebut contohnya mencukur bulu kening, kemudian mengasah gigi, itu perkara yang tidak dibenarkan dalam syarak. Itu pertama. Yang keduanya, jangan kita berhias, bersolek ataupun melakukan perhiasan diri sehingga memberi kemudaratan kepada diri kita. Contohnya yang banyak berlaku adalah penggunaan benda-benda yang terlarang, yang boleh merosakkan kesihatan kulit dan sebagainya, yang kadang-kadang banyak di pasaran dan sering ditarik balik productionnya ataupun pasarannya oleh KKM. Yang ketiga, jangan sampai melakukan penipuan, penampilan yang menipu. Contohnya adalah seperti pakai rambut palsu contohnya. Ataupun dalam hadis disebut memakai sanggul-sanggul palsu. Yang ini banyak berlaku. Untuk dilihat supaya wanita itu nampak lebih anggun, di bawah tudungnya itu dipakai sanggul-sanggul palsu. Yang ketiga. Yang keempat, jangan membazir. Kita letakkan prioriti utama kita dalam hidup, jangan sampai membeli kosmetik sampai beratus-ratus ringgit. Walaupun kita mempunyai bebanan hutang yang banyak, yuran anak-anak di sekolah yang belum berbayar dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang najis. Kalau kita tahu dalam alat kosmetik berkenaan ada benda yang najis, wajib untuk kita hindari. Yang keenam, penting juga, iaitu jangan sampai wanita berhias sampai macam orang lelaki. Begitulah sebaliknya. Sebab banyak hadis-hadis yang melarang, melaknat mereka yang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Kemudian yang ketujuh, bagi orang muslimah, wanita muslimah, jangan sampai tabarruj, menghias diri seperti sukar untuk dibezakan antara wanita ini kafir ataupun wanita ini muslimah. Kemudian yang ke-8, tuan-tuan, puan-puan sekalian, khususnya kaum wanita, kalau nak berhias, pakai perhiasan kosmetik yang mahal dan pakai seksi macam mana pun, harus hukumnya
tetapi untuk suami, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Jadi juga saya nak sentuh sedikit. Ada kalanya wanita itu tidak tabarruj, tidak pakai jilbab, pakaian muslimah. Tapi kadang-kadang pakaian itu juga tidak menepati apa yang ditetapkan oleh syarak. Kadang-kadang terlalu nipis, kadang-kadang terlalu ketat dan sebagainya. Jadi secara umum untuk kita ketahui, Islam sangat sukakan kecantikan. Wanita adalah sebagai penghias dalam kehidupan kita, tetapi wanita perlu untuk menjaga maruah diri sendiri kerana Islam telah mengangkat maruah wanita. Jangan kita pula melemburkan maruah kita sendiri dengan kita menurut hawa nafsu. Ini ada 9 perkara garis panduan kita untuk kita menghiaskan diri kita. Sekian setakat ini dulu, kerana kita akan bertemu dalam tajuk-tajuk yang lain selepas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.